tak keluar mengundi, kemudian duk bising DAP. Sampai PRK di Pulai dan di Simpang Jeram masih lagi mendendangkan lagu DAP, walaupun yang bertanding itu amanah. Yang bertanding amanah di Pulai, yang bertanding di Simpang Jeram juga adalah wakil daripada amanah, tetapi lagu yang didendangkan di sana adalah DAP. Itu menandakan betapa bankruptnya idea puak-puak Perikatan Nasional di dalam berkempen. Mereka tidak ada isu lain daripada PRU dulu sampailah PRN baru-baru ini, dan juga di PRK. Lagu yang mereka gemari adalah lagu DAP. Kerana itulah modal yang paling berkesan pada pandangan mereka untuk mempengaruhi masyarakat yang masih lagi ada yang jahil, yang tidak dapat maklumat, yang malas nak cari maklumat. Maka mereka akan menelan bulat-bulat apa sahaja kempen yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Mereka tidak berkempen tentang polisi dan dasar negara kerana mereka tidak dapat melihat di mana tempat untuk mereka memberikan pandangan tentang ekonomi, tentang pelaburan, tentang pengurusan negara, pendidikan. Jadi mereka tidak ada modal. Jadi apa yang ada pada mereka adalah senjata lama mereka, iaitu sentimen kaum dan juga sentimen agama. Itulah modal yang ada. Jadi tak pelik kalau mereka amat bimbang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal. Lagi 4 tahun. Lagi 4 tahun nak PRU 16. Mereka cukup bimbang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terus memimpin negara, kerana semakin lama dia jadi Perdana Menteri, semakin banyak benda-benda kebaikan untuk rakyat yang dilakukan. Imej negara semakin baik, pandangan negara luar kepada Malaysia bertambah baik. Program-program agama terus disemarakkan. Jadi kalau ini dilakukan oleh Anwar berterusan sehingga PRU 16, apa lagi modal yang ada pada mereka? Kalau dah semua kaum menyaksikan sendiri dan merasai kesan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, apa lagi modal yang mereka ada? Mereka nak main sentimen agama. Kalau Anwar sendiri memperkenalkan program-program agama yang begitu banyak, bukan saja program agama, bahkan peruntukan agama kepada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama, kepada masjid-masjid, diberikan peruntukan yang jauh lebih tinggi daripada zaman kerajaan PN lebay, Melayu dan lebay berkuasa. Mereka hanya bermain dengan slogan sepanjang 33 bulan. Apa yang mereka bantu di dalam menyemarakkan syiar Islam? Tak ada, saudara. Mereka hanya meneruskan agenda di zaman kerajaan PH dulu perintah. Itu saja. Program baru tak ada. Tapi di bawah Datuk Seri Anwar nampak di mana dia meningkatkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama dan sekolah tahfiz, di mana dia nak begitu perhatiannya dia kepada sekolah tahfiz, sehingga kan kita bagi tahu dengan sekolah tahfiz, kita nasihatkan mereka supaya mendaftar sekolah ini. Itu yang muncul isu di Selangor, kata 200 sekolah tahfiz ditutup. Ini propaganda yang mereka mainkan, yang ternyata fitnah, sehingga kan Sultan Selangor terpaksa bersuara sebab agama itu di bawah bidang kuasa raja-raja. Jadi Sultan Selangor terpaksa bersuara, cari sampai di Bang Cacing siapa yang buat fitnah bahawa sekolah tahfiz ditutup. Mengelupur Bapak Wan ni. Mengelupur sebab penipuan mereka itu kantoi, sehingga kan Sultan Selangor terpaksa berbunyi. Sebelum ini jarang sangatlah kita tengok raja-raja berbunyi bila main dengan politik ini. Tetapi Sultan Selangor dah tak larat dah, saudara. Dia menyaksikan bagaimana agama Islam ini dibuli semau-maunya oleh puak-puak mereka yang kononnya memperjuangkan Islam. Mereka kata mereka perjuangkan Islam, tetapi mereka sebenarnya yang membuli agama itu sendiri. Benda yang tak ada dia ada-adakan supaya orang-orang para juhala, orang jahil ini akan termakan propaganda mereka dan menyokong perjuangan mereka. Alhamdulillah, akhirnya satu persatu terbongkar fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Niat baik kerajaan untuk mendaftar sekolah-sekolah agama ini
sekolah-sekolah tahfiz ini adalah satu kewajipan bagi seorang pemerintah. Bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi Menteri Besar Selangor sendiri khususnya, menjadi kewajipan bagi dia untuk memelihara sekolah-sekolah tahfiz ini. Sebab kita dah lihat sebelum ini, sekolah-sekolah tahfiz yang tidak berdaftar, kita biarkan dia beroperasi sesuka hati, mencari keuntungan, bina sekolah tahfiz, tak jaga fasiliti, tak jaga dia punya keselamatan sekolah, sehingga akhirnya kita lihat dulu mangsa kebakaran, puluhan anak murid yang mati terbakar di dalam sekolah tahfiz, tak dapat menyelamatkan diri kerana tidak ada alat-alat pemadam api, tidak ada pintu-pintu yang sepatutnya mereka boleh keluar apabila menghadapi bencana-bencana seperti ini. Jadi sebab itulah kerajaan mengatakan daftar sekolah, supaya bila kamu daftar, pihak kerajaan bertanggungjawab untuk memeriksa sekolah tahfiz ini dari ciri keselamatan dia. Apakah betul kamu mengikut seperti mana yang diberikan, garis panduan yang diberikan? Asramanya adakah ruang untuk udara keluar? Bagaimana pintu masuk, di mana pintu keluar? Kalau berlaku apa-apa kecemasan, di mana murid-murid, penghuni-penghuni asrama ini akan melarikan diri? Alat-alat pemadam api dan sebagainya itu akan dikawal oleh kerajaan, akan diperiksa oleh kerajaan kalau sekolah itu berdaftar. Di samping itu, melayakkan sekolah-sekolah yang berdaftar ini mendapat peruntukan daripada pihak kerajaan. Ini kamu tak daftar, tapi peruntukan kamu minta. Bila tak bagi, kamu kata, tengok, ni DAP lah ni. DAP tak bagi, kerajaan bagi bantuan. DAP juga dipersalahkan kerana kebodohan kita, tak tahu nak mengurus. Yang kita tahu, kutip yuran sekolah. Siapa nak hantar anak kat sini, ke asrama sekolah tahfiz, bayar yuran. Kamu kutip duit daripada mereka, tetapi keselamatan anak-anak mereka kamu tak jaga. Ini Islam bukan macam tu. Islam bukan hanya memandang duit semata-mata. Islam mementingkan nyawa, Islam mementingkan kebersihan, Islam mementingkan kesihatan. Kewajipan utama kita mengikut hukum Islam adalah keselamatan diri kita. Keselamatan itu penting. Sebab itu dalam Islam kita, kalau kita tengah solat, menghadap Allah SWT, kita tengah solat, tiba-tiba datang binatang yang berbisa menghampiri kaki kita. Kita nak boleh dibenarkan berhenti solat, wajib kita larikan diri kita. Walaupun waktu itu tengah bersolat, wajib kita elak daripada mudarat itu. Itu tengah solat, saudara. Bagaimana Islam menekankan tentang keselamatan ini. Apatah lagi kita nak kumpulkan anak-anak menuntut ilmu agama, menghafaz Al-Quran dan sebagainya, kita nak pastikan keselamatan mereka terjamin. Kita nak pastikan kesihatan mereka itu dijaga rapi oleh pihak sekolah. Sebab itu diminta daftar. Bila kamu dah daftar, kita boleh salurkan peruntukan. Dengan peruntukan itu, kamu boleh betulkan dari segi aspek kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Jangan ikut sesuka hati. Nak bina sekolah pondok, nak bina sekolah tahfiz bukan macam nak bina reban ayam. Nak bina reban ayam pun, kita pun ada fikir tentang ciri-ciri keselamatan. Bagaimana kita reban ayam tu kita pagar dia supaya ular tak boleh masuk, supaya musang tak boleh masuk, makan kita punya ayam. Itu pun, reban ayam pun ada ciri-ciri keselamatan yang mesti kita titik beratkan. Apatah lagi anak manusia, anak-anak kita yang nak menuntut ilmu, kita mesti fikirkan tentang keselamatan mereka. Itu sebab kita minta daftar. Tapi bagi walaun-walaun ini, dia kata kalau daftar nanti susah. Kita nak pergunakan anak murid ini untuk datang ke program-program walaun. Nak seret mereka hadir ke demonstrasi susah. Ini masalah dia. Bila nawaitu kita tak betul. Nawaitu kita nak mengadakan sekolah agama ini bukan untuk memberikan ilmu kepada mereka, tetapi nawaitu kita adalah untuk menanamkan sentimen atau propaganda kepada budak-budak ini supaya misi bersama dengan jemaah kami. Tidak ada parti-parti lain yang Islam
selain daripada kami. Maka anak-anak murid ini akan dididik. Ini yang membesarkan jadi walaon ni. Ini yang membesarkan jadi walaon. Ya? Sebab dia ajar kepada anak-anak ini, tak ada parti lain. Yang lain ni semua musuh Islam. Yang lain semua musuh-musuh perjuangan Islam. Kita sahaja yang Islam. Kita sahaja yang akan menghuni syurga nanti. Ini yang dia ajar. Ya? Itu yang dia takut nak daftar tu. Ya? Dia sanggup. Kalau berlaku apa-apa, anak-anak tuan-tuan nak jawab sendiri. Ya? Okey, itu mukadimah. Ya? Mukadimah kita petang ini. Yang kedua, saya nak ulas sikit apa yang dikomen oleh Syed Saddiq Sagaraga. Syed Saddiq Sagaraga yang dalam seminggu 2 minggu ni bukan main dia berkokok. Hari ni kabarnya dia pun mengundi juga hari ni. Ya, dia mengundi dekat Dun mana tahu, Bawah Muar lah kot, Dun Simpan Jeram katnya, ataupun Paling Mempulai, saya tak pasti. Tapi dia mengundi hari ni. Ya, Syed Saddiq Sagaraga ni. Saya tak pasti dia undi mana, tapi saya boleh rasa dia undi mana. Saya tak pasti dia undi mana, tapi saya boleh rasa dia undi mana. Berdasarkan kepada apa cara dia, ucapan dia dalam seminggu 2 minggu ini. Dalam PRN baru ini jelas dia menunjukkan ke arah mana dia parti muda ini. Kita kerajaan perpaduan nak lawan PN, tiba-tiba muda masuk untuk lawan kedua-duanya. Mengambil kesempatan, hilang deposit pun tak apa, yang penting kita boleh pecahkan undi supaya kerajaan perpaduan tidak boleh menang. Ini perangai muda. Perangai muda ni bukan baru, saudara. Dalam PRN Johor dulu, tahun lalu. PRN Johor, apa dia buat? Bersama dengan Batas Harapan. Mula-mula dia minta kerusi. Bagilah kerusi pada kami. Bagilah kerusi pada kami. Maka Batas Harapan pun bagi dia kerusi. Keadilan bagi dia 6 kerusi untuk dia bertanding. Kalau kamu bertanding, kami tak bertanding. Kita bagi kat dia 6. Dia pilih. Dia nak kerusi yang dia boleh menang. Walaupun jentera tak ada, walaupun orang sekor pun tak ada kat situ, orang dia, tetapi dia nak kerusi itu, dia nak menang. Dia nak gunakan tenaga daripada amanah, dia nak gunakan tenaga daripada keadilan dan DAP untuk dia menang. Sebab itu dia tuntut kursi-kursi yang boleh menang di Johor. Jadi apabila dia tidak diberikan kursi-kursi yang dia nak, apa cara dia? Dia memberontak. Bila dia memberontak, dia langgar kursi kita. Mula-mula dia mintaan kita, kemudian dia langgar. Ini perangai muda. Perangai muda. Jadi dia ingat parti dia besar. Dia ingat parti dia kuat. Jadi kalau dia minta, mesti dapat. Tapi dia tak sedar bahawa parti dia hanya ada satu saja ahli parlimen, iaitu presiden dia. Itu pun dia menang atas bantuan, sokongan jentera-jentera daripada Pakatan Harapan di Muar. Percayalah saudara, kalau Syed Saddiq tu bertanding di Muar, kalau Pakatan Harapan letak calon, hilang deposit Syed Saddiq tu. Hilang deposit. Tapi jenis manusia tak sedar diri. Bila dah menang, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia muda, dia kuat. Dalam politik dia bukan kira muda tua. Dalam politik ini dia tengok parti, kekuatan parti di peringkat akar umbi sampai ke peringkat atas. Muda ni mana ada akar umbi? Akar pun tak ada, umbi pun tak ada. Sebatang kara. Itu Syed Saddiq. Saya tanya saudara, bila kali terakhir muda mengadakan convention ataupun kongres parti dia? Saya pun tak pernah dengar. Yang saya tahu ada mesyuarat lah. Mesyuarat ada, perjumpaan ada. Bila convention parti dia? Bila kongres parti dia? Bila pemilihan parti diadakan secara macam-macam parti lain? Keadilan ada kongres, keadilan ada convention, DAP pun ada, Amanah pun ada, UMNO pun ada. Parti muda ni bila? Sebab apa saudara? Sebab apa? Mungkin tidak cukup quorum nak buat. Kalau dia bermesyuarat, muka-muka yang sama lah. Parti seperti ini pun ego dia tak hilang saudara. Bayangkan kalau parti muda ni parti besar. Bayangkan. Parti dalam keadaan macam ini pun masih lagi ada keegoan dan kesombongan. Masih lagi tidak mahu cara berkawan, macam mana sifat orang berkawan. Masih nak ikut kepala dia. Konon dia orang muda, dia bijak, dia paling berani. Dia nak tunjuk.
Jadi sebab itulah tak pelik, ya, kalau dalam Pakatan Harapan sebelum ini kita tidak pernah, ya, membawa muda masuk dalam Pakatan Harapan. Jadi ada orang tanya, dah banyak kali dah muda buat perangai, kenapa Pakatan Harapan tak tendang dia? Tak tendang dia keluar? Ada orang tanya macam tu. Jawapan saya, bagaimana kita nak tendang dia keluar kalau dia tidak pernah masuk? Dia tak masuk pun, macam mana kita nak tendang dia keluar? Ya? Dia tak pernah menyertai Pakatan Harapan. Ya? Pakatan Harapan juga tidak pernah menerima muda. Sebab itu bila ada mesyuarat Majlis Presiden, ya, parti muda tidak pernah dijemput sebab dia bukan dalam Pakatan Harapan. Kalau dia tidak pernah masuk dalam Pakatan Harapan, tidak timbullah isu kita kena keluarkan dia pasal dia tak pernah masuk. Ya? Dia sokong Kerajaan Perpaduan atas kapasiti sebagai seorang wakil ahli parlimen. Bermakna dia sokong, ya, ikut dia lah. Dia nak sokong boleh, tak sokong pun tak apa. Sekarang ni pun dia tak sokong. Perbuatan dia sendiri menunjukkan bahawa muda tidak menyokong Kerajaan Perpaduan. Perbuatan yang dia tunjukkan sekarang ini, apa bukti dia? Bukti dia bila muda meletakkan calon di kerusi-kerusi yang Pakatan Harapan dan juga kerajaan bertanding. Di situ sudah tunjuk bahawa dia tidak menyokong kita lagi. Kita dah kira muda ni tak ada apa-apa dah. Ada pun tidak menambah, tak ada pun tidak mengurang. Ya, mengambil boreh ya. Kan? Jadi sebelum ini dia menolak macam-macam. Ya? Macam-macam dia menolak saudara. Ya? Sampaikan Fuad Zakarsi, ahli Majlis Tertinggi UMNO, cabar dia. Ya, jangan ugut-ugut. Kalau Syed Saddiq ada telur, ya, keluar sekarang. Tak guna nak buat PC, buang masa wartawan je dengar kamu membebel. Ya, kalau betul nak jantan, keluar sekarang, umumkan, tarik sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Apa masalah? Kenapa takut nak tarik? Apa lagi kamu harapkan? Ya, tarik sokongan. Kalau betul ada lato-lato. Ya? Jangan hanya berani panjat pagar je. Berani buat keputusan, wahai Syed Saddiq Sagaraga. Kamu tu orang muda, mesti berani. Ya, bila orang cabar ni, mesti berani. Ya, jangan duk acah-acah. Hari ni wartawan tanya dia, ya, bila nak keluar? Dia kata apa? Kita fokus pilihan raya. Hari ni ada mengundi. Ya? Bila wartawan tanya dia, banyak pemimpin dah cabar dia supaya dia keluar. Wartawan tanya dia, bila nak keluar? Dia kata, kita tak fokus. Kita kena fokus, hari ini hari mengundi. Itu je jawapan dia. Jawablah. Kita pun sekarang ini berdoa siang malam untuk melihat muda keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Ha? Daripada duduk dalam menyamak, ya, bercakap benda yang bukan-bukan, mengulas benda yang dia sendiri pun tak tahu, ya, lebih baik dia keluar. Dah keluar tu, nak jadi bebas pun boleh, nak ikut lebay pun boleh. Ya? Sebab sepanjang dia bersama dengan kita dalam Kerajaan Perpaduan, saudara sendiri pernah dengar tak dia menghentam Mahdi Muhammad? Tak pernah. Walaupun Mahdi kata macam-macam, Mahdi main isu raja, Mahdi main isu kaum, ya, Mahdi menghina Perdana Menteri, macam-macam. Mahdi ni, yang keluar dari mulut Mahdi ni, tak pernah sekali pun Syed Saddiq, ya, untuk mempertikaikan ataupun untuk membantah apa yang Mahdi sebut. Tak pernah sekali pun Syed Saddiq dalam parlimen ke, di luar parlimen ke, untuk menyerang kepimpinan Perikatan Nasional. Tak pernah, saudara. Cuma dia kata, saya sokong Kerajaan Perpaduan. Tapi siapa yang serang Kerajaan Perpaduan, dia tak pernah nak backup Kerajaan Perpaduan. Tak pernah, saudara. Ya. Muhyiddin bebas dan mahkamah, tak ada dia komen. Dia tak komen. Ya, dia tak komen. Tapi bila Zia Hamidi kena, dia punya panjang lebar. Macam dia ni peguam negara. Macam dia ni lah peguam Zahid. Macam dia lah orang yang berkerusan undang-undang. Cara dia komen macam pandai sangat. Bila kena pada Zahid, bila kena pada Muhyiddin, dia tak berbunyi. Sebelum ini zaman Mahathir dulu pun berapa ramai ya yang bebas. Kenapa dia tidak berbunyi? Ya, bukan tak ada kes yang bebas zaman Mahathir. Ya,
Lagi banyak. Bukan tak ada kes yang bebas zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Lagi banyak. Ismail Sabri lagi banyak. Ramai yang bebas. Waktu itu. Syed Saddiq tidak berbunyi. Dia tunggu di zaman Anwar. Di zaman PMX. Sedangkan di era zaman PMX, apa yang berlaku di mahkamah hari ini adalah kerja-kerja yang dimulakan sebelum itu. Proses bermula sebelum Anwar jadi PM. Cuma disudahi di zaman PMX. Pelantikan ketua hakim negara yang dilantik oleh kerajaan sebelum ini. Pelantikan Idrus Harun juga, pelantikan dibuat sebelum ini. Idrus menjalankan tugas dan Idrus hendaklah menghabiskan tugas dia. Dia mulakan kerja, dia kena tamatkan kerja dia. Dia mula kerja di waktu Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Ya. Dan dia tamatkan untuk selesaikan tugas dia. Kenapa Anwar nak kena jawab? Selepas peguam baru ni yang dilantik di zaman Anwar, pelantikan peguam baru, bolehlah kalau nak tuduh Anwar pun. Bolehlah kalau nak tuduh Anwar. Ya. Ini orang lama yang sebelum kes itu dah bertahun-tahun, di zaman kamu lagi, dia sudahkan kerja dia, Anwar nak kena jawab. Pasal apa? Dia tuduh Anwar lepaskan Zahid. Okey, kalau Anwar penjarakan Zahid, sama juga. Kalau Anwar yang mengambil, Anwar capur tangan isu mahkamah, Anwar kata saya nak juga Zahid masuk dalam supaya tidak menyusahkan saya. Senang Ma'asan jadi presiden. Kalau Anwar berangai macam itu, bermakna Anwar juga capur tangan. Melepaskan Zahid dan memenjarakan Zahid tetap dianggap sebagai campur tangan. Jangan ingat campur tangan ini hanya melepaskan saja. Memasukkan orang dalam penjara pun, itu juga campur tangan. Jadi Anwar mengambil keputusan yang paling selamat, iaitu tidak campur tangan. Peguam negara, kamu buat keputusan mesti berlandaskan kepada undang-undang yang ada. Jangan langgar undang-undang. Ya, sebab itu peguam negara mengambil keputusan mengikut undang-undang. Ya. Kalau ikut logik akal, kalau saya sendiri jadi macam Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, kalau saya nak gunakan kuasa saya untuk membebaskan Zahid, saya tak akan buat sewaktu kempen pilihan raya kecil Pulai. Itu kerja bodoh. Anwar ni bukan baru dalam politik. Berpuluh tahun dia dalam politik. Dia tahu rentak tari orang politik. Dia tahu persepsi orang-orang politik ini, kadang-kadang benda yang tak betul jadi betul kerana persepsi ditanamkan. Melepaskan Zahid di ketika pilihan raya kecil negeri Pulai bukan satu keputusan yang bijak sebenarnya.